Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amma ba'd. Yang pertamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sama-sama untuk berada dalam siri penerangan yang disediakan oleh unit penerangan Darul Iman. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan cuba untuk berkongsi berkenaan dengan beberapa kelebihan tentang hari Arafah. Jadi sebelum daripada kita pergi kepada hari Arafah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan peluang. Kebiasaannya kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam bulan Ramadan. Dan seterusnya Allah Taala memberikan kepada kita peluang untuk berada di hari Zulhijjah. Hari Zulhijjah ini merupakan hari yang terpenting di antara hari-hari yang amat penting bagi orang Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan yang banyak. Bahkan disebut dalam Al-Quran, bahkan disebut dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan Zulhijjah. Khususnya 10 yang terawal daripada Zulhijjah. 1, 2, 3 sehinggalah kepada 10 hari bulan Zulhijjah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut bersabda dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan direkodkan dalam Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan, ma min ayyamil amal salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyamul ushur. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qal, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan, tidak ada satu hari daripada hari-hari yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan amalan soleh padanya yang paling dicintai, yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hari-hari ini. Yang dimaksudkan dalam hari-hari ini ialah ayyamul ashr, 10 hari yang terawal daripada Zulhijjah. 1 Zulhijjah, 2, 3 sampai kepada 10 Zulhijjah. Baginda Rasulullah SAW ditanyakan, wahai Rasulullah, walaupun berbanding dengan berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala, walal jihadu fi sabilillah, baginda Rasulullah SAW mengatakan walaupun berbanding dengan berjihad, keluar berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali lelaki yang keluar berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya, dengan hartanya, tidak kembali daripada perjuangan dia itu dengan sesuatu perkara pun kecuali telah mengorbankan segala-galanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahawa 10 yang terawal daripada Zulhijjah ini merupakan hari yang bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyediakan padanya, Allah Taala telah menyediakan padanya dengan kelebihan-kelebihan yang banyak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat.
dan perbanyakkan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang dimaklumkan itu, iaitulah pada hari Al-Ushur ataupun 10 yang terawal daripada Zulhijjah. Kita mesti perbanyakkan amalan-amalan dengan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan amalan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa jua amalan-amalan yang lain. Bahkan para ulama mengatakan bahawa kita dalam kehidupan kita ini ataupun dalam tempoh masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Taala jadikan beberapa masa padanya kelebihan yang tidak terdapat pada masa yang lain. Contohnya kita katakan bahawa malam yang paling baik, 10 malam yang terbaik yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam malam terakhir daripada bulan Ramadan. Daripada malam yang terakhir daripada bulan Ramadan itu diberikan Lailatul Qadar. Hari ataupun satu malam yang dipilih oleh Allah Ta'ala diberikan ganjaran sebagaimana 1000 bulan. Dan disebut tentang 10 Zulhijjah ini ialah merupakan hari yang terbaik untuk dibuat segala amalan kebaikan. Yang itu malam, yang ini merupakan siang, waktu hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan waktu yang terbaik untuk melakukan amalan kebaikan. Apa jua amalan-amalan yang soleh. Kita keluar bekerja, kita melakukan amalan mencari nafkah, melakukan apa jua amalan yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, berpuasa pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Tempoh ini merupakan tempoh yang terbaik untuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min ayyamid dunya ahabbu ila Allah an yuta'abbada lahu fiha min ayyamil 'ushr. Ya'dilu siyamu kulli yawmin minha bi siyami sanah wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadar." Dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, baginda Rasulullah SAW telah bersabda mengatakan, tiada hari-hari yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang melakukan ibadah padanya selain daripada 10 hari yang terawal daripada Zulhijjah. Puasa pada harinya menyamai puasa setahun, dan bangun malam padanya menyamai bangun malam pada malam Al-Qadar. Ini di antara hadis-hadis kelebihan yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, khususnya kepada orang yang beriman pada hari yang terawal, 10 hari yang terawal daripada Zulhijjah. Baginda Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang lain, wal amala fihin yudha'afu 700 dhif. Amalan yang kita lakukan pada hari 10 yang terawal daripada Zulhijjah ini menyamai 700 kali ganda daripada amalan yang kita lakukan pada hari-hari biasa. Walaupun di sana perbahasan di kalangan ulama dari sudut kesahihan ataupun kekuatan hadis yang kita bacakan ini, tetapi dari sudut amalan kita boleh berhujah ataupun kita boleh gunakan hadis-hadis ini untuk mendekatkan diri, memperbanyakkan amalan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Baginda SAW menyatakan dalam hadis yang lain, "Ma min ayyamin al-amalul afdalu min ayyamil 'ashr." Tidak ada hari yang amalan kebaikan yang kita lakukan padanya yang paling baik daripada amalan yang kita lakukan pada 10 yang terawal daripada Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala jadikan kelebihan 10 malam ataupun 10 yang terawal daripada Zulhijjah ini dengan pelbagai jenis ganjaran dan pelbagai jenis kebaikan. Dan kita semua mengetahui bahawa Zulhijjah ini terkandung di padanya beberapa perkara atau peristiwa, bahkan satu peluang ibadat yang besar kepada umat Islam. Antaranya ibadat haji. Bila masuknya Zulhijjah, bila sebut hijjah ni kita rasakan hampir dengan perkataan haji. Bila sebut masuknya bulan Zulhijjah, semua orang terkenangkan kepada ibadah haji. Orang yang berpeluang untuk melakukan ibadah haji semua akan berlomba untuk melakukan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila, berdasarkan kepada orang yang mampu untuk melakukan ibadat tersebut. Dan dalam peristiwa ataupun dalam tempoh 10 Zulhijjah ini kita menyaksikan dalam sejarah yang panjang. Bila kita lihat kepada haji, kita akan terkenang kepada peristiwa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim, yang berlaku kepada Nabi Ismail, yang berlaku kepada isterinya Hajar, berlaku kepada keluarga yang menyaksikan bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh mereka menyebabkan ataupun dengan apa yang telah dilakukan oleh mereka ini kita mampu untuk melakukan ibadat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sana ada satu hari yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada peristiwa haji yang paling besar ini, ataupun sebelum daripada berlakunya Aidil Adha. Dalam tempoh 10 Zulhijjah ini juga terdapat hari raya Aidil Adha. Kita semua menyambut hari raya dalam keadaan kita bergembira dan sebagainya.
Tetapi sebelum berlakunya peristiwa Aidil Adha ini, ataupun sebelum daripada kita menyambut Aidil Adha ini, Allah Ta'ala telah berikan kepada kita satu hari yang mempunyai kelebihan yang terlalu banyak. Kita akan ceritakan tentang kelebihan-kelebihan yang ada padanya. Sebelum kita masuk kepada kelebihan-kelebihan ini, kita mesti terkenang bagaimana baginda Rasulullah SAW ada mempunyai peristiwa yang besar yang berlaku pada hari yang sama. Bahkan Nabi Muhammad SAW telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayat Al-Quran yang memberikan pengertian yang amat besar bagi kita kepada umat Islam. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina." Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan satu ayat. Khilaf di kalangan ulama, adakah ayat ini ayat yang terakhir ataupun tidak. Tetapi ulama ramai mengatakan bahawa ayat ini merupakan ayat yang terakhir yang Allah Ta'ala turunkan, yang selepas padanya tidak ada lagi tentang hukum hakam halal dan haram. Adapun ayat yang terakhir, khilaf di kalangan ulama dan sebagainya. Tetapi daripada ayat ini, Nabi Muhammad SAW telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan satu pesanan, dengan satu garis, dengan satu hudud ataupun sempadan yang menyatakan bahawa pada hari ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan kepada kamu segala perkara yang berkaitan dengan Islam. Hari ini aku telah sempurnakan kepada kamu urusan agama kamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan kepadamu nikmat-nikmatku. Yang dimaksudkan adalah nikmat Islam, nikmat iman, diberikan panduan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia bagaimana untuk hidup sebagaimana hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui mana yang betul, mana yang salah, mana yang lurus, mana yang bengkok, bagaimana jalan untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala dan jalan yang untuk terpesong daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah meletakkan garis panduan yang jelas dan selengkapnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada tahun Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji, merupakan pada tahun ke-10. Diriwayatkan dalam sirah, kalau kita baca dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bahkan sirah yang diriwayatkan oleh para ulama, Nabi Muhammad SAW setelah menunaikan haji ini, Nabi tak hidup kecuali 6 bulan selepas daripada ini. Maksudnya Nabi selepas daripada Nabi melaksanakan ibadah haji, Nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji, Nabi Muhammad SAW dicabut nyawa ataupun diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala selepas 6 bulan daripada itu. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan pada hari Arafah ini, diturunkan ayat yang penting ini dengan baginda Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat yang ramai. Sehingga kan ada yang mengatakan pada tahun itu Nabi melaksanakan ibadah haji seramai 100,000 orang sahabat mendengar khutbah Hajjatul Wada', bagaimana ucapan yang terakhir daripada baginda Rasulullah SAW sebagai ucapan bagaimana Nabi Muhammad SAW menyatakan bahawa Nabi akan meninggalkan mereka. Baginda Rasulullah SAW menyatakan dalam peristiwa itu, memberikan peringatan agar manusia berpegang dengan ajaran Islam, berpegang dengan garis panduan yang telah ditetapkan oleh Islam, dan sentiasa menjaga hubungan di antara umat Islam, menjaga hubungan sama ada dari sudut persaudaraan pertalian darah ataupun daripada persaudaraan akidah, menjaga hubungan, menjaga hak-hak manusia agar tidak diambil dengan tidak sepatutnya. Dan ini pada hari ini kita menyaksikan bahawa peristiwa ini ataupun dengan keadaan umat Islam yang ada pada hari ini, menyaksikan bahawa apa yang berlaku, manusia meninggalkan garis panduan yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita berada 10 yang terawal daripada Zulhijjah, kita banyak memperbanyakkan amalan kebaikan dan sebagainya, tetapi dalam masa yang sama kita jangan lupa dengan pesanan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai satu panduan bagaimana kita nak hidup dengan manusia. Hari ini kita menyaksikan bagaimana umat manusia, khususnya umat Islam, kita berada pada zaman yang penuh dengan fitnah. Berlaku peperangan di sana sini, pembunuhan di sana sini. Walaupun kita mengetahui kita akan berada di akhir zaman, kita akan berhadapan dengan fitnah yang cukup besar, tetapi kita juga mesti mengambil iktibar daripada panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Nabi Muhammad SAW, agar kita tidak melakukan maksiat, tidak terjerumus kepada perkara yang telah diberikan hazar, peringatan daripada baginda SAW. Pertumpahan darah menjadi terlibat kepada musuh-musuh Islam. Kita lihat apa yang berlaku di Palestin, khususnya dalam tempoh yang terdekat ini, apa yang berlaku di Lebanon. Kalau kita ikuti berita apa yang berlaku 3-4 hari yang lepas, maka kita akan tengok bagaimana berlakunya
beberapa tembakan atau beberapa pertempuran di antara umat Islam yang berada di Lebanon dan bersama dengan tentera Israel, kejatuhan beberapa negara-negara umat Islam, berlaku masalah krisis politik dalaman, menyebabkan pertukaran sudut politik, menyebabkan berlakunya pembunuhan bahkan ramai di kalangan negara umat Islam. Pada hari ini negara umat Islam, orangnya bernama Islam, tapi menjadi sekutu kepada musuh-musuh Islam dalam untuk menjatuhkan agama Islam. Dan ini perkara yang kita maksudi. Berbalik kepada hari Arafah. Hari Arafah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan banyak kelebihan. Di antara kelebihan yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW berkenaan dengan hari Arafah, disebut adalah hari Arafah, walaupun kita katakan bahawa antara hari raya yang disambut oleh umat Islam adalah hari raya Aidil Adha, tetapi hari Arafah juga seolah-olah kita menyambut satu perayaan. Dinyatakan bahawa hari Arafah ini merupakan hari berkumpulnya manusia daripada segenap alam. Kalau orang yang pernah melaksanakan ibadah haji, maka kita akan dapat lihat manusia daripada segenap penjuru, negara-negara yang datang daripada kontinen-kontinen yang ada di atas dunia ini, sama ada Afrika, Asia, daripada barat, daripada utara, selatan, barat dan timur, seluruh manusia berkumpul. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan gambaran bahawa sepatutnya umat Islam bersatu. Mereka berjumpa, mengenal di antara satu sama lain, menguatkan hubungan hati-hati masing-masing dan bersatu dalam untuk berpegang dengan ajaran Islam dan menegakkan syiar Islam. Dengan memakai pakaian yang sama, tidak ada beza, semua memakai dengan pakaian ihram. Mereka melakukan ibadah bertahmid, bersama-sama memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, melontar di sana dengan melakukan ibadat-ibadat yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menggambarkan khususnya pada hari Arafah manusia semuanya berkumpul pada satu tempat di Arafah. Kalau kita dapat lihat, walaupun pada hari ini kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan COVID-19 contohnya. Kalau tak silap saya, apa yang diberikan peluang oleh kerajaan Arab Saudi sekarang hanyalah 1,000 orang sahaja yang diberikan peluang untuk melakukan ibadat haji. Semalam mereka dapat bersama-sama ataupun dinamakan sebagai hari tarwiyah. Orang sudah memula untuk melakukan ibadat. Hari ini orang akan berkumpul di Arafah. Bermula daripada semalam mereka berjalan menuju ke Arafah, mereka akan berwukuf di Arafah. Maka pada ketika ini Allah Ta'ala menguji kita dengan COVID-19, meskipun hanya bilangan 1,000 orang, tapi syiar ini tetap ditegakkan. Dan pada masa yang sama, pada tahun-tahun yang akan datang, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan peluang untuk pergi ke haji. Tetapi gambaran yang diberikan ini menunjukkan seolah-olah kita telah menyambut hari raya sebelum daripada tibanya Aidil Adha, dengan berkumpulnya seluruh manusia, memberikan ataupun mentakzimkan, membesarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan pelbagai jenis kebaikan ataupun amalan soleh. Dan di sana Allah Subhanahu Wa Taala pernah bersumpah dengan hari Arafah, wasyaf'i wal watr. Disebut hari yang syafa' ini adalah hari yang disebut oleh para ulama merupakan hari Arafah. Diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari Arafah ini dengan disumpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengannya, menunjukkan bahawa hari ini merupakan hari yang besar. Baginda Rasulullah SAW pula pernah menyatakan, afdalul ayyami yaumu Arafah. Ini di antara kelebihan yang lain yang Allah berikan kepada orang yang berada pada 10 yang terawal daripada Zulhijjah. 10 hari yang terbaik, tiba-tiba Allah Ta'ala nyatakan juga hari yang terbaik di antara hari-hari yang terbaik ini ialah hari Arafah. Afdalul ayyam yaumu Arafah. Hari yang terbaik adalah hari Arafah. Pada hari ke-9 Zulhijjah, kita dinamakan dengan hari Arafah dan ia merupakan hari yang terbaik. Bagi orang yang menunaikan haji, mereka melaksanakan ibadah haji dengan berwukuf di Arafah. Adapun kita yang tidak menunaikan ibadat haji, maka bagi kita untuk melakukan ibadat juga merupakan satu peluang. Bukan maksud kita buat haji maka kita terlepas peluang ini. Tidak. Tapi hari Arafah ini juga merupakan peluang bagi kita untuk melakukan ibadat yang sama. Dan kita harapkan kita mendapat ganjaran sebagaimana yang telah mereka lakukan pada mereka yang berwukuf di Arafah. Kita melakukan solat, perbanyakkan solat. Kemungkinan kita bekerja pada hari Arafah, kita terenung, alhamdulillah diumumkan bahawa hari Arafah ni hari kita cuti. Jadi, maka hari Arafah kita diberi peluang sebanyaknya, bukan untuk pergi jalan, bukan untuk raung, bukan untuk cari makan,
tapi peluang diberikan untuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan baca hadis yang lain, ada kelebihan-kelebihan yang lain. Tapi sebagai untuk kita memperkuatkan bahawa hari ini mesti kita pegang merupakan hari yang mesti kita lakukan ibadat yang banyak. Kita semayang, kita puasa, kita sedekah, kita melakukan ibadat-ibadat yang lain, berbakti kepada kedua ibu dan bapa, menjalinkan hubungan kekeluargaan, silaturahim, memperbanyakkan dengan amalan-amalan yang lain yang mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita mendapat ganjaran yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di masa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu waktu yang cukup berharga. Dan disebut dalam athar ataupun satu ucapan yang telah ditinggalkan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Anas bin Malik. Beliau mengatakan bahawa kelebihan hari Arafah menyamai 10,000 hari yang lain. Ini di antara athar yang disebut oleh Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi yang merupakan khadam kepada Nabi Muhammad SAW, membesar bersama Nabi, duduk bersama Nabi lebih kurang 10 tahun, berbakti pada Nabi Muhammad SAW, di antara sahabat yang terakhir yang dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengatakan bahawa amalan yang kita lakukan pada hari Arafah ini seumpama kita melakukan menyamai 10,000 hari yang lain. Maksudnya kita buat satu amalan pada hari ini, maka kita dapat ganjaran sebagaimana 10,000 hari yang lain kita lakukan dalam tempoh yang sama ataupun dengan amalan yang sama. Rebut peluang ini. Kita sama-sama untuk merebut hari yang diberikan oleh peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita melakukan kebaikan demi kebaikan. InsyaAllah kita akan sambung dengan kelebihan-kelebihan yang lain yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW berkenaan dengan hari Arafah. TRDI News. Cari Play Store atau App Store. Buat carian TRDI News. Tekan install. Buka aplikasi TRDI News. Dan terus nikmati notifikasi segala maklumat terbaru Kerajaan Negeri Terengganu. TRDI Apps, aplikasi Terengganu Darul Iman, sebuah portal maklumat Kerajaan Negeri Terengganu, cakna, tepat dan terkini. Video TV Darul Iman, paparan video berita semasa, pelancongan, politik dan sebagainya. Paparan beresolusi tinggi yang lebih menarik dan trending. Album fotografi, hanya klik untuk melihat foto berita, sukan dan lain-lain. Paparan foto penuh, berkualiti dan mampu di zoom. Turut disediakan podcast TRDI. Juga Warta Darul Iman versi maya bagi setiap edisi yang telah diterbitkan. Segala maklumat kini di hujung jari anda. Hanya muat turun sekarang. Alhamdulillah kita dapat kembali untuk sama-sama berkongsi tentang kelebihan hari Arafah. Sebelum kita terus kepada kelebihan-kelebihan hari Arafah ini, di antara apa yang disyariatkan dalam Islam adalah bila mana seseorang masuk ataupun ambil bahagian dalam untuk berkorban pada hari raya Aidil Adha, kita disunatkan untuk tidak mengerat kuku, mengerat rambut,
bahkan mana-mana bulu yang ada di tubuh badan kita, kita hanya memotongnya selepas daripada kita berkorban. Maknanya dalam tempoh 10 hari ini kita tahan. Tetapi di sana, selain daripada kelebihan yang disebut dalam hadis yang khusus berkaitan dengan perkara itu, ada satu hadis yang disebut oleh baginda SAW berkenaan dengan kelebihan hari Arafah. Walaupun hakikatnya hadis ini khusus kepada orang yang berwukuf di Arafah. Baginda SAW mengatakan, "Ma min yaumin akthara min an yu'tiqallaha fihi 'abdan minan nar min yaumin Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqulu ma arada haula." Baginda Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah, baginda SAW mengatakan, tidak ada hari yang Allah Subhanahu Wa Taala banyak membebaskan hamba-hambanya daripada neraka melebihi daripada hari Arafah. Yang pertama yang Tuhan sebut bahawa dalam hadis ini, orang yang berpuasa, orang yang melakukan ibadat meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Arafah, perbanyakkan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu. Sebab daripada bulan Ramadan kita tahu hari yang diberikan peluang oleh Allah Taala untuk kita melepaskan diri daripada neraka. Peluang hari Arafah ini merupakan juga peluang bukan sahaja kepada orang yang berwukuf di Arafah, tetapi kepada orang yang juga berada pada hari Arafah, tidak kira pada tempat mana sekalipun, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyatakan apa yang telah kita lakukan maksiat pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala agar diangkat, dibersihkan daripada rekod yang kita adakan pada diri kita pada hari ini. Minta ampun pada Allah. Ya Allah Tuhanku, ampunkanlah dosaku, ampunkanlah daripada diriku apa yang telah aku lakukan daripada maksiat, kekurangan pada jalan-Mu ya Allah. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis itu juga Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allah mendekati mereka lalu Allah membanggakan mereka kepada para malaikat. Allah berfirman apa yang diinginkan oleh mereka. Dalam hadis ini juga baginda SAW mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peluang kepada orang Islam untuk sama-sama minta kepada Allah apa yang mereka inginkan. Maksudnya pada tempoh ini Allah Taala berikan waktu, masa yang diterima ataupun yang dimakbulkan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak minta apa pun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta melepaskan diri daripada neraka, diberikan kelebihan, diberikan kebaikan dunia dan akhirat, diberikan kebaikan kepada diri kita, kepada keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita. Bahkan kita nak minta apa jua dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta di antara tempoh waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai waktu yang dimakbulkan segala doa. Bahkan dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah SAW menyatakan, Inna Allah Azza wa Jal yubahi malaikatahu wa ashiyata Arafah bi ahli Arafah fayaqulu unzuru ila ibadi atuni syu'than ghubra. Ini hadis yang Nabi sebut tentang kelebihan orang yang khusus kepada orang yang melakukan ibadat atau haji, mereka berwukuf di Arafah. Tetapi juga kepada orang yang masuk bahagian dalam gerbang ni. Bila masuk kita bahagian dalam korban, kita jaga diri kita daripada memotong bulu-bulu, bahkan kuku dan sebagainya, apa yang telah disebut dalam hadis baginda SAW. Maka baginda disebut dalam hadis yang khusus kepada orang yang berwukuf di Arafah, Allah Ta'ala dalam keadaan berbangga menyebut kepada para malaikatnya bahawa lihatlah kamu semua kepada hamba-hambaku, mereka datang berhimpun kepadaku dalam keadaan yang berdebu dan kusut. Sebab orang yang duduk di padang Arafah, tempat yang terbuka, mereka akan berwukuf dan mereka berhadapan dengan debu-debu yang datang dengan angin dan sebagainya. Mereka akan dalam keadaan berdebu dan kusut. Tapi dalam masa yang sama juga kepada orang yang mendekatkan diri Allah Ta'ala dengan ibadat korban, mereka menjaga diri mereka dalam keadaan tidak memotong bakal rambut mereka dalam keadaan panjang, dalam keadaan misai janggut mereka dalam keadaan yang tidak kemas kerana mereka terpaksa membiarkan selama 10 hari dalam keadaan yang panjang. Allah Ta'ala berikan kelebihan yang sama. Kemungkinan kita minta dengan Allah Ta'ala bahawa kita dapat juga dengan kelebihan yang sama. Satu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mereka yang menjaga perkara-perkara yang seperti ini. Sebagaimana satu ibadat yang terkenal, bila mana kita berada pada bulan ataupun pada hari Arafah, kita akan melakukan ibadat yang disebut sebagai siyam. Satu perkara yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dah.
Antara kelebihan yang besar dah kita semua berlomba untuk melakukan ibadat ini. Dan kita berlomba untuk melakukan perkara ini adalah baginda Rasulullah SAW menyatakan bahawa puasa pada hari Arafah, aku berharap pada Allah agar dihapuskan dosa yang sebelum dan dosa selepas daripada tahun itu. Maksudnya ialah di antara kelebihan orang yang melakukan ibadat yang khusus disediakan kepada orang yang tidak menunaikan haji pada hari Arafah ialah mereka ini berpuasa. Dan orang yang berpuasa pada hari Arafah demi menjaga diri mereka daripada makan dan minum, daripada melakukan maksiat-maksiat yang besar, melakukan ibadat dan mereka meninggalkan dosa-dosa yang besar, Nabi Muhammad SAW menyatakan Allah Ta'ala menyediakan bagi mereka dengan pahala diampunkan dosa mereka pada tahun sebelumnya dan tahun selepasnya. Maknanya 2 tahun Tuhan ampunkan dosa. Bahkan ulama menyebut bahawa selagi mana kita tidak melakukan ibadat atau melakukan dosa-dosa yang besar, maka Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kecil kita dalam tempoh 2 tahun. Dan kalau kita setiap tahun puasa hari Arafah tak tinggal, bahkan walau di sana hadis, ada satu hadis walaupun dianggap hadis yang dhaif, khilaf di kalangan ulama, bahawa Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekalipun meninggalkan puasa pada hari Arafah. Ada peluang Nabi berpuasa, kecuali bagi orang yang berwukuf di Arafah. Kelebihan-kelebihan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan disebut satu athar yang disebut daripada silap saya daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Orang Yahudi pernah menyebut apabila diturunkan ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati sehingga kepada akhir ayat. Disebut ketika mana diturunkan pada hari Arafah, mereka mengatakan, kalaulah dalam syariat kamu umat Islam, jika diturunkan ayat ini kepada kami, maka kami akan menjadikannya sebagai satu perayaan. Ditanyakan kepada apakah ayat itu, lalu mereka mengatakan ayat al-yawma akmaltu lakum, merupakan hari ataupun ayat yang diturunkan pada hari Arafah. Perayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum menyambut Aidil Adha dengan melakukan ibadat berpuasa, mendekatkan diri tadarru' ila Allah, merendahkan diri, sama-sama menjadikan kehidupan kita pada hari itu melakukan amalan-amalan kebaikan, untuk melakukan amalan yang soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ke-10 ataupun esok kita akan menyambut Aidil Adha. Aidil Adha juga dipanggil sebagai Aidil Akbar. Kita menyambut hari kebesaran, hari raya yang dianggap sebagai hari untuk bergembira. Tetapi bergembira yang dimaksudkan dalam Islam ialah bergembira dengan kita melakukan amalan kebaikan kepada Allah, bukan bergembira sehingga melakukan amalan maksiat. Bergembira dengan kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menumpahkan darah daripada binatang-binatang yang kita masuk bahagian dalam korban, sama ada binatang seekor ataupun satu bahagian daripada bahagian-bahagian binatang yang kita masuk. Maka orang yang bergembira pada Aidil Adha dengan melakukan ibadat, dengan menumpahkan darah, dengan melakukan hubungan silaturahim, mendekatkan ataupun menjalinkan hubungan silaturahim dengan sesama manusia dalam tempoh mereka melakukan ibadat tersebut, maka mereka bergembira untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Aidil Adha merupakan hari yang cukup besar bagi umat Islam, bahkan selepasnya diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayyamut tasyrik. Kita dapat lagi untuk melakukan ibadat-ibadat korban pada hari-hari yang selepas daripadanya. Menunjukkan dalam Islam kita ada 3 perayaan: Aidil Fitri, Aidil Adha, dan kita ada hari raya yang dipanggil sebagai hari raya mingguan, iaitu hari raya pada hari Jumaat. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun ini, sebagaimana yang berlaku pada Hajjatul Wada, ketika mana Nabi melakukan haji perpisahan, diturunkan ayat yang kita bacakan itu tadi, juga berlaku pada hari Jumaat. Maka kita hari ini dapat, ataupun pada esok hari kita akan menyambut Aidil Adha dalam keadaan kita juga menyambut 2 hari raya, hari raya Aidil Adha dan juga hari raya Jumaat. Maka kelebihan yang ada padanya bertambah. Bahkan dalam hadis yang lain, baginda SAW pernah menyatakan orang yang melakukan ataupun mereka yang menjadikan ataupun mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, menyempurnakan hari Jumaatnya, maka Allah Ta'ala mengampunkan bagi mereka seminggu ataupun memberikan kelebihan kepada mereka, diampunkan dosa mereka selama seminggu sehingga berjumpa dengan Jumaat yang lain. Aidil Adha dicampur dengan hari Jumaat,
maka sepatutnya kita gunakan peluang ini untuk mendapatkan ganjaran yang lebih besar dan ganjaran yang lebih banyak dengan pelbagai jenis kelebihan-kelebihan yang akan dapat kita sama-sama nikmati daripada apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa hari Arafah dengan baki waktu yang masih ada pada kita ini, banyakkan berselawat, banyakkan berdoa, banyakkan melakukan amalan-amalan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berpuasa, jadikan atau peruntukkan hujung masa sebelum kita berbuka untuk berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum berbuka, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak berpuasa, jadikan tempoh yang ada ataupun waktu petang sebelum daripada kita maghrib, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum keluar daripada hari Arafah. Bahkan kita lakukan ibadat-ibadat yang lain bagi yang berpuasa ataupun tidak pada waktu seharian hari Arafah yang telah diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita pada hari ini. Sebelum saya menutup sesi kita ataupun perkongsian kita pada hari ini, saya ingin menyentuh beberapa isu. Dalam tempoh kita bergembira, Aidil Adha terkena dengan satu perayaan yang dinamakan juga sebagai Hari Pengorbanan. Hari kita berkorban, kita mengorbankan binatang sembelihan kita, juga merupakan hari pengorbanan. Bagaimana Aidil Adha sepatutnya hari kita menyedari, mengingati bagaimana keadaan umat Islam di tempat-tempat yang lain, dalam keadaan mereka dalam keadaan kesusahan. Apa yang berlaku kepada saudara mara kita yang berada di Yaman, yang berada di Syria, apa yang berada di Libya, apa yang berada di Sudan pada hari ini, apa yang berlaku di negara-negara umat Islam yang lain, khususnya Palestin yang telah mempunyai sejarah yang panjang bagaimana mereka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kita juga mengambil peluang Aidil Adha ini untuk kita mengingati, mengembalikan semangat Islam dalam diri kita untuk sama-sama kita membantu sahabat-sahabat kita, saudara umat Islam kita yang lain, memberikan kepada mereka paling kurang dengan doa, memberikan sumbangan kepada mereka dengan harta benda yang telah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dalam untuk kita menyedarkan umat Islam yang lain, memberikan info-info yang tertentu kepada umat Islam yang lain agar sedar dan mengambil cakna tentang apa yang berlaku kepada umat Islam, bahawa sesungguhnya kita umat Islam merupakan manusia yang bersaudara walaupun tidak diikat dengan darah dan daging, tapi dengan akidah umat Islam yang sepatutnya menjadikan kita lebih sayang kepada mereka lebih daripada manusia ataupun kumpulan-kumpulan yang lain. Mengambil barat tentang apa yang berlaku kepada mereka, membantu mereka dalam keadaan yang semampu kita untuk membantu mereka dalam tempoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan itulah beberapa perkara perkongsian yang ingin saya kongsikan kepada hadirin dan hadirat, pendengar-pendengar muslimin dan muslimat sekalian. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk dan kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Sekadar perkongsian yang ringkas. Mungkin di sana ada lagi di kalangan sahabat-sahabat kita yang lebih mengetahui perkara yang, mungkin tuan-tuan dan puan-puan lebih mengetahui tentang kelebihan-kelebihan yang ada ini. Tetapi sebagai satu perkongsian, sekhususnya bagi untuk saya memenuhi waktu yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan, semoga majlis kita ini dirahmati dan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.